apa yang kita lalui memang teruk dan dia pelbagai tahap. Tetapi 15 jam. We were denied medication. We were denied food and everything. Kita orang duduk dekat situ sampai saya mabuk laut. Mabuk laut yang tahap teruk. Sampai kawan-kawan ada dalam situ. Tamaji Seruput. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Saat 23 aktivis Sumut Flotilla telah tiba dengan selamat di tanah air, ada satu berita yang begitu menghimpit dada. Berita yang ditunggu seluruh rakyat Malaysia dengan penuh kecemasan. Seorang pejuang kemanusiaan kita, Dr. Fauziah Hasan dan yang lainnya masih terkurung di tahanan tentara Israel, menanggung derita jauh dari keluarga dan tanah air. Namun, selepas perjalanan panjang yang penuh luka dan penantian, akhirnya kabar bahagia datang. Dr. Fauziah telah dibebaskan dan kini berada di Turki dalam keadaan selamat. Mari kita dengar bersama pengakuan Dr. Fauziah yang penuh kejujuran, sebuah kisah yang akan mengunyak hati kita dan membuat kita tak kuasa menahan haru. Jom kita ikuti bersama. Oh, akhirnya bebas sahabat Dr. Fauziah. Wanita-wanita Palestina menyambut Dr. Fauziah di Istanbul. Supaya mas di sana. Dr. Fauziah bercakap di Istanbul, Turki. We brought a symbolic amount of medicine to be sent to Gaza. We will continue to send until the occupation stops, until Gaza is free. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fauziah Hasan. Alhamdulillah, kita pertama-tamanya mengucap syukur kepada Allah SWT kerana telah memudahkan urusan kita keluar daripada penjara Kizyot di Negev. Dan secondly, saya mengucapkan terima kasih juga kepada negara Turki kerana telah memberi kemudahan kapal terbang, kasut, stoking, tualah untuk kita nampak dignified. Dan ketiganya tidak lupa kepada PMX kita dan juga rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia menolong kita untuk memudahkan kita untuk sampai ke Turki dan insya-Allah balik ke Malaysia. Amin. Apa yang kita lalui memang teruk dan dia pelbagai tahap, tetapi kita kena ingat ya, apa yang kita dapat ini is just satu base. Kita kata macam ini je lah kalau kita bandingkan dengan masyarakat Palestin yang berada di region Kizyot tu. Sebab region Kizyot ni adalah untuk teroris yang diletakkan, di mana mereka ditempatkan di situ. Jadi kami semua merasakan walaupun keadaan susah, tapi alhamdulillah jauh beza daripada apa yang dilakukan kepada rakyat di Gaza dan juga di West Bank. Dan kita kena ingat, perjuangan ini adalah perjuangan yang masih panjang. Selagi mereka tidak berhenti occupation dan selagi mereka tidak berhenti genocide, kita akan meneruskan lagi the waves of sailing, insya-Allah. Siapa sebenarnya Dr. Fauziah Hasan? Di usianya yang kini sudah 68 tahun, saat seharusnya sudah beristirahat dan menikmati masa pensiun di rumah, beliau justru masih menyimpan kepedulian mendalam terhadap nasib saudara-saudara kita di Gaza. Sebelum kita menyaksikan video selengkapnya, jom kita kenali sosok luar biasa ini, wanita gagah yang terus berjuang tanpa mengenal lelah, bahkan ketika usia sudah tidak muda lagi. Dr. Fauziah ni saya nak cerita sikit je puan-puan. Sebab dia ni, orang tak tahu siapa dia. Umur dia 68 tahun, dia dah pencen. Saya tanya dengan anak dia semalam. Tua-tua ni kita kata, duduk di rumah je lah berehat. Nak cari apa lagi? Yang dia duduk pergi Gaza ni, bukan semata naik kapal nak bawa bantuan dah. Dia kata ada perkara yang lebih penting lagi, iaitu tentang
perjuangan macam mana orang di Palestin nak hidup. 2 tahun dah daripada 7 Oktober 2023. Air mata tak pernah berhenti. Tapi mulut dia yang tinggal di bibir dia tu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pun tak merungut. Boleh sangat kalau dia nak kata kenapalah kami wahai Tuhan. Boleh sangat kalau dia nak kata kenapa kami yang kena. Kami orang yang semayang. Kami orang yang puasa. Kami orang yang baca Quran. Orang Palestin ni hafal Quran puan-puan. Kita hak duduk di Malaysia ni, Quran tak hafal. Duit banyak. Makanan bersepah-sepah. Main majlis ilmu. Tak kena bayar walau sekupang. Sedia lagi pula nasi hujan panas. Tu pun komplain macam-macam lagi. Betul tak? Kita komplain hidup kita susah. Kita komplain pasangan kita ni payah nak faham. Kita kata anak kita macam-macam masalah. Tapi semua ini, kalau kita belajar daripada orang Palestin, malu kita untuk kita panggung kepala kita pun puan-puan. Quran janji akan datang pembebasan. Cuma bila? Itu rahsia Allah Ta'ala. Sebab kita kata kita tengok ni anak yang terbaring atas pasir ni tuan-tuan. Dia hanya pegang satu botol. Dalam botol tu tak ada susu pun. Hanya botol kosong yang kotak. Budak ni dia dah tidur tuan-tuan. Dia ambil nyonyok. Tidur macam tu. Mak tak ada, ayah tak ada siapa pun. Tidur atas lantai tu, atas tanah tu, boleh tidur macam tu saja. Kita yang ada anak ni puan-puan, kalau kita tengok, kita rasa apa? Macam hati kita tengok anak kita ni puan-puan minum susu apa? Anak kita minum susu apa? Anak kita minum susu yang sangat mahal. Tapi bila tengok orang Palestin ni puan-puan, subhanallah, susu langsung tak ada. Itu pun kita banyak merungut puan-puan. Jadi sebab itu kalau kita tengok Palestin hari ni, kita kena rasa malu sangat. Perkara yang hari ni sentiasa duduk di bibir kita sehingga akhirnya ringan sangat mulut kita ni dengan rungutan dan keluhan. Kita yang jadi mak, bila kita tengok anak-anak tak ada susu, tak ada makanan ni, kita rasa ya Allah ya Tuhan, saya orang agama. Saya tanya dengan guru saya, kenapa begitu lama Allah memilih Palestin? Kerana itu jalan mereka nak masuk syurga. 15 jam. We were denied medication. We were denied food and everything. Kita orang duduk kat situ sampai saya mabuk laut. Mabuk laut yang tahap teruk. Sampai kawan-kawan ada dalam satu. Dari tangan dia, dari bau dia pun, saya boleh bayangkan betapa seksanya apa yang dia hadapi sebenarnya. Nah sahabat, semoga kisah perjuangan Dr. Fauzia Hasan menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus peduli dan berjuang demi keadilan dan kemanusiaan. Mari bersama-sama doakan agar tidak ada lagi saudara kita yang terpisah jauh dari hak dan kebebasan mereka. Teruskan kita bersatu, berbagi harapan dan memperjuangkan suara yang terbungkam. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menyokong dan menonton video ini. Sokongan korang adalah kekuatan besar yang menginspirasi saya untuk terus berbagi cerita-cerita yang penting serupa ini. Sekian dulu video daripada saya. Jangan lupa terus tetap bagi sokongan kepada channel Tamaji Cirebon dengan cara subscribe, like, dan komen, agar kita boleh terus bersama-sama menyuarakan kebenaran dan harapan. Semoga Allah memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.